Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIP, Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Insanur Hajah Nasihat Sushima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 1 Palang 2024 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Dengan limpah rahmatmu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolonganmu kami rayukan, dengan kudrah dan iradahmu kami harapkan. Barang apalah kiranya, jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 1 Palang 2024 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bahagia Ketua WIP, Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya
kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh MBJB bilangan 1 2024. Dalam kesempatan ini juga, saya mewakili seluruh warga kerja MBJB dengan penuh sukacita merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofiah atas pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 semalam. Patik bersama barisan ahli majlis dan seluruh warga kerja MBJB berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilanjutkan usia berkekalan bersemayam di atas takhta. Sungguhnya pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku merupakan kebanggaan rakyat Johor serta rakyat Malaysia keseluruhannya. Patik dan juga seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan penuh sukacita juga merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang telah dilantik sebagai pemangku Sultan Johor pada 28 Januari 2024 yang lalu. Semoga dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanah air tercinta ini terus maju, kekal aman dan makmur di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku serta Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor Daulat Tuanku. Yang berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 2023 telah sebulan melabuhkan tirainya. Justru di awal ucapan saya ini, saya ingin memberikan laporan berkaitan prestasi kewangan Majlis Bandaraya Johor Bahru berakhir pada Disember 2023 supaya kita dapat membuat penambahbaikan dari masa sekarang. Untuk makluman semua, MBJB telah mencatatkan jumlah kutipan hasil sebanyak RM524.09 juta, iaitu bersamaan dengan 101% dari sasaran kutipan hasil tahun 2023. Hasil ini adalah terdiri daripada hasil cukai MBJB iaitu sebanyak RM373.64 juta bersamaan 103% sasaran, hasil bukan cukai sebanyak RM94.24 juta iaitu bersamaan 77% sasaran dan terimaan bukan hasil MPJB sebanyak RM56.21 juta bersamaan 157% daripada sasaran tahun 2023. Untuk makluman para hadirin, jumlah keseluruhan perbelanjaan MPJB sehingga Disember 2023 pula adalah sebanyak RM401.61 juta iaitu 78% dari sasaran perbelanjaan keseluruhan tahun 2023. Perbelanjaan keseluruhan ini merangkumi komponen perbelanjaan mengurus berjumlah RM239.35 juta iaitu bersamaan 87% dari sasaran perbelanjaan mengurus tahun 2023 serta komponen perbelanjaan pembangunan sebanyak RM162.26 juta iaitu bersamaan 67% dari sasaran perbelanjaan pembangunan tahun 2023. Dengan jumlah keseluruhan perbelanjaan ini, ianya menjadikan belanjawan MPJB hingga Disember 2023 surplus ataupun lebihan sebanyak RM122.49 juta. Sekiranya dibandingkan hasil MPJB pada tahun 2022 dan 2023, terdapat peningkatan sebanyak 23.3% hasil pada tahun 2023 iaitu sebanyak RM99.02 juta. Terdapat juga peningkatan jumlah keseluruhan perbelanjaan pada tahun 2023 iaitu sebanyak RM22.98 juta bersamaan 6.07%. Peningkatan perbelanjaan pada tahun 2023 ini adalah susulan peningkatan perbelanjaan pembangunan
sebanyak RM12.08 juta, iaitu peningkatan 8.04% berbanding tahun 2022, dan peningkatan perbelanjaan mengurus sebanyak RM10.9 juta, iaitu 4.77% berbanding tahun 2022. Selaras dengan hasrat kerajaan, MPJB akan memastikan segala perbelanjaan yang dilaksanakan pada tahun ini adalah dalam cara berhemah, efektif dan tersusun, mengikut sasaran perbelanjaan yang ditetapkan serta mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Justru, saya menyeru agar ketua-ketua jabatan dapat memastikan perbelanjaan yang dirancang jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dengan mengambil kira cost effectiveness sesuatu perbelanjaan serta memastikan impak positif dapat dirasai oleh warga bandaraya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, di sini saya ingin membentangkan laporan prestasi pengurusan aduan awam MPJB pada tahun 2023. Untuk makluman semua, MPJB telah menerima sebanyak 16,521 aduan awam sehingga 31 Disember 2023. Aduan-aduan ini diterima melalui 15 sumber aduan, iaitu menerusi sistem pengurusan aduan awam ataupun SISPA sebanyak 7,065 aduan, laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebanyak 4,697 aduan, panggilan telefon sebanyak 669 aduan, saluran ahli majlis 1,704 aduan, aplikasi respons rakyat 625 aduan, serta melalui pelbagai lagi medium seperti email, aplikasi iTegur dan hadir sendiri ke kaunter aduan MPJB. Untuk makluman hadirin, aduan berkaitan pokok, iaitu sama ada pokok tombang, rosak dan berisiko, adalah merupakan aduan tertinggi diterima sehingga Disember 2023, iaitu sebanyak 3,912 aduan, diikuti dengan aduan berkaitan jalan sebanyak 2,676 aduan, aduan lampu dan pencahayaan sebanyak 2,404 aduan, aduan berkaitan pembersihan awam sebanyak 2,006 aduan, aduan tempat letak kenderaan atau parkir sebanyak 1,906 aduan, dan aduan haiwan perosak sebanyak 1,880 aduan, dan lain-lain lagi. Terdapat sejumlah 29 kategori aduan awam yang telah diterima sepanjang tahun 2023. Daripada keseluruhan jumlah aduan yang diterima dalam tahun 2023, sebanyak 12,439 aduan telah diselesaikan, iaitu bersamaan 75.29% dari keseluruhan aduan. Dari jumlah aduan yang selesai ini, sebanyak 6,758 aduan bersamaan 54.33% telah diselesaikan dalam tempoh masa kurang dari 15 hari. Selaras dengan dasar No Wrong Door Policy, MPJB sentiasa terbuka untuk menerima aduan awam meskipun penyelesaian aduan tersebut bukan di bawah tanggungjawab pihak MPJB. Bagi aduan tersebut, MPJB membantu memaklumkan kepada agensi berkaitan untuk tindakan penyelesaian aduan seperti JKR, JPS, SW Corp dan lain-lain agensi lain. Dalam pada itu, MPJB juga telah mengambil inisiatif melalui penubuhan skuad kilat bagi menangani aduan-aduan yang bersifat kecemasan seperti aduan banjir kilat, aduan pokok tombang, tanah runtuh dan lain-lain lagi aduan kecemasan bagi diselesaikan dalam tempoh yang pantas. Skuad kilat ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa melalui penambahan peralatan, kenderaan dan kekuatan bilangan anggota agar fungsinya sebagai skuad yang bertindak terhadap aduan kecemasan berjalan dengan efisien. Dalam masa yang sama, saya menyeru pihak sama ada Jabatan Dalaman MPJB serta agensi kerajaan yang berkepentingan untuk sama-sama turun padang membuat kerja-kerja rondaan dan pemantauan setiap hari
serta mengambil langkah preventive measures dalam memastikan segala permasalahan dapat diselesaikan sebelum ianya menjadi sebuah aduan awam. Pelbagai aduan awam yang diterima ini boleh diselesaikan dengan mudah dan tidak perlu dibuat aduan sekiranya kita mengambil langkah preventive measures ini lebih awal. Oleh itu, statistik aduan yang diterima ini perlu dianalisa dan diteliti sama ada dari segi mikro atau makro untuk kita kenal pasti trend dan pattern aduan ini agar tidak kita membuat jangkaan atau future prediction terhadap aduan-aduan yang akan datang. Selain mengenal pasti langkah penyelesaian untuk jangka masa yang panjang agar mengelakkan aduan yang sama berulang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya ingin memaklumkan berdasarkan keputusan mesyuarat jawatankuasa pelesenan yang telah bersidang pada 17 Januari 2024, pentadbiran MPJB mengambil keputusan untuk membekukan semua permohonan lesen perniagaan berisiko tinggi dan sensitif di dalam kawasan MPJB berkuat kuasa pada 1 Februari 2024 bagi aktiviti atau jenis perniagaan seperti berikut. Yang pertama, spa. 2. Rawatan tradisional atau urut tradisional. 3. Urut kaki refleksologi. Semua pembekuan permohonan lesen perniagaan berisiko tinggi dan sensitif ini adalah secara menyeluruh bagi permohonan di rumah-rumah kedai, bangunan hotel dan kompleks perniagaan atau membeli belah. Walau bagaimanapun, cadangan pembekuan permohonan ini tidak melibatkan permohonan sebagaimana berikut. Permohonan untuk tambah lot, menukar nama pemilik syarikat, menukar nama syarikat bagi syarikat yang sama, sekiranya bertukar ke syarikat yang baru yang melibatkan perubahan di sijil SSM, permohonan adalah tidak diterima dan dikira sebagai permohonan baru. Pembaruan lesen tahunan. Pembaruan kita benarkan. Permohonan yang diterima oleh Jabatan Pelesenan MPJB sehingga 31 Januari 2024 juga akan diberikan status tangguh dengan semakan, sehingga permohonan dibuka semula pada masa yang akan diumumkan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru. Justifikasi pembekuan permohonan lesen perniagaan berisiko tinggi dan sensitif ini adalah bagi membuat perancangan semula serta menjenamakan semula aktiviti perniagaan spa, rawatan urutan tradisional dan refleksologi ini supaya setanding dengan negara-negara maju yang akan digariskan dalam satu garis panduan atau polisi yang baru bersesuaian dengan imej Bandaraya Johor Bahru. Sehubungan itu, satu garis panduan berhubung jenis aktiviti perniagaan spa, rawatan urutan tradisional dan refleksologi ini akan dibangunkan dan dikeluarkan oleh MPJB sebagai panduan untuk pengusaha-pengusaha aktiviti perniagaan berisiko tinggi dan sensitif ini. Ini juga menjadi salah satu usaha kawalan serta memastikan perniagaan yang dijalankan ini adalah bertepatan dengan permohonan serta tiada unsur-unsur mencurigakan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, selepas ini kita akan sama-sama menyaksikan majlis pelancaran portal GeoJB versi 3.0 di Johor Bahru Integrated Operation Command Center, JBIOCC. Untuk makluman semua, portal GeoJB merupakan sebuah pengkalan data yang berasaskan kepada sistem maklumat geografi yang mengintegrasikan data dari pelbagai sistem di MPJB. Portal GeoJB merupakan sebuah platform data terbuka MPJB yang membolehkan semua penduduk dan pihak berkepentingan di Bandaraya Johor Bahru berkongsi aspirasi yang sama. Data dari portal GeoJB ini merangkumi keseluruhan aspek urbanisasi yang menjadi suatu manifestasi kepada Bandaraya Johor Bahru. Portal GeoJB versi 1.0 telah mula beroperasi pada 23 Ogos 2020 dengan 73 lapisan data dan 22 tema atau aplikasi web. Portal ini telah dinaik taraf kepada laman web dan versi 2.0 telah diterbitkan pada bulan April tahun 2022.
Portal GeoJB versi 2.0 pula terdiri daripada 99 lapisan data dengan 3 muka dan 4 galeri data yang dinamakan sebagai galeri data terbuka, galeri aplikasi web, galeri dashboards dan galeri ahli majlis. Terkini, portal GeoJB versi 3.0 telah disiarkan pada 6 Disember 2023 dengan penambahan galeri terokai JB dan JB 3 dimensi yang membolehkan pengguna meneroka bandaraya Johor Bahru secara maya. Portal GeoJB versi 3.0 mengandungi 47 tema dengan 124 lapisan data dengan penjenamaan JB Mampan. Portal ini telah mencapai hits yang ke-100,000 pada 9 Januari 2024 setelah berkhidmat selama 3 tahun 5 bulan kepada warga MPJB dan penduduk Johor Bahru. Antara ciri menarik iaitu portal GeoJB 3.0 memaparkan tambahan aplikasi web, stesen pengecasan EV dan lokasi AED di galeri data terbuka. Selain itu, galeri ahli majlis telah disusun semula menjadi 4 aplikasi web yang boleh diakses oleh orang awam dan bersama dashboard cukai taksiran mengikut kawasan ahli majlis. Pengguna kini boleh memilih peta asas mereka yang mengandungi 23 pilihan. Fungsi pengukuran dan tambah data juga diaktifkan dalam versi GeoJB 3.0. Fungsi ini membolehkan pengguna melakukan analisis mengikut objektif mereka. Portal GeoJB juga penting untuk berfungsi sebagai platform Urban Observatory di peringkat tempatan selain merupakan salah satu kaedah untuk menguruskan bandar dengan cara pintar dan mampan. Sehingga kini, portal GeoJB juga telah mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa iaitu ASRI Malaysia Geo Innovation Awards sebagai 7 portal GIS terbaik di Malaysia pada tahun 2021, dashboard cukai taksiran sebagai salah satu dashboard di dalam plenary session oleh Jack Dangermont di ASRI User Conference pada 12 Julai 2022, Gold Awards di MIP Planning Excellence Awards 2022 untuk kategori Planning Service Excellence Awards, dashboard Dengue sebagai dashboard terbaik di GISD 2023 oleh ASRI Malaysia. Sehubungan dengan itu, semua warga kerja, penduduk dan pihak berkepentingan di Bandaraya Johor Bahru diseru untuk memaksimalkan penggunaan portal GeoJB bagi mendapatkan data terkini dan eksplorasi Johor Bahru secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya tahun baru ini akan membawa lebih banyak kebaikan dan kejayaan kepada kita, dan saya menyeru kepada semua supaya bergandinglah bersama-sama dengan saya dari sebelah kiri dan kanan supaya kita dapat melangkah sederap dan sehaluan. Jika kita merasa lemah, kita dapat sama menopang beban. Jika kita berasa kuat, kita dapat laju menuju haluan. Seperti kata bidalan, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jangan kita bersikap seperti enau dalam beluka, melepaskan pucuk masing-masing. Sungguhnya ada berkat di dalam pemusyawarahan dan saling bekerjasama. Jika ada sawah dan ladang, boleh hamba menumpang makan. Jasa baik selalu dikenang, jadi ingatan sepanjang zaman. Setakat ini saja ucapan saya hari ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2023 bertarikh 31 hari bulan Disember 2023. Bismillahirrahmanirrahim. La yurma fi syai'un fil ardh wala fi sama wa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2023 bertarikh 31 hari bulan Disember 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang
Hormat Datuk Pengerusi, saya Jayasila Haji Opal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2023 bertarikh 31 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2024 bertarikh 17 hari bulan Januari 2024. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2024 bertarikh 17 Januari 2024 bagi diterima dan diluluskan. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Alauddin bin Hamid menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2024 bertarikh 17 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2024 bertarikh 18 hari bulan Januari 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya kebangsaanku. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Izam Shah bin Mat Yunus membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2024 bertarikh 18 hari bulan Januari 2024 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Akmal binti Muhammad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2024 bertarikh 18 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 1/2024 bertarikh 16 hari bulan Januari 2024. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Chesyong menyokong unsur tersebut. Menyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 1/2024 bertarikh 16 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2024 bertarikh 17 hari bulan Januari 2024. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansan membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2024 bertarikh 17 hari bulan Januari 2024 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Ngu Ek menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2024 bertarikh 17 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2024 bertarikh 16 hari bulan Januari 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Saifuddin Yusof membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2024 bertarikh 16 Januari 2024 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Barakallah biiznillah. Yang berhormat Datuk Memanda Pengerusi, saya Syekh Nafiq Al-Firdaus menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2024 bertarikh 16 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6, menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 1/2024
bertarikh 23 bulan Januari 2024. Bismillah. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 1/2024 bertarikh 23 hari bulan Januari 2024 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chong Siming menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 1/2024 bertarikh 23 Januari 2024 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5, membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagaimana makluman. 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1/2024 bertarikh 10 hari bulan Januari 2024 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 2/2024 bertarikh 23 hari bulan Januari 2024 bagi diterima sebagai makluman. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1/2024 bertarikh 10 Januari 2024 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 2/2024 bertarikh 23 Januari 2024 diterima sebagai makluman. Seterusnya perkara 6, usul penangguhan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Teo Chaling membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 1/2024 bertarikh 1 hari bulan Februari 2024 ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Bong Sing Heng menyokong usul tersebut. Dengan ini, mesyuarat penuh bilangan 1/2024 bertarikh 1 Februari 2024 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Dipersilakan. Dengan ini tiada ucapan penangguhan ahli majlis. Yang berhormat Tok Bandar, barisan ahli-ahli majlis, tuan-tuan setiausaha, timbalan setiausaha, ahli-ahli ofisio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 1/2024 pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Tok Bandar akan meninggalkan Dewan Inai Merah pada sidang ahli dan ahli mesyuarat. Dipohon untuk berdiri. Okey, sebagaimana makluman yang